Okay, describe karakter Mamat Khalid bagi abang. Mamat Khalid Okey, arwah Mamat Khalid ni dia seorang, kalau orang tak kenal dia, orang nampak dia memang macam kelakar lah sebab dia buat filem-filem kelakar. Tapi dia sendiri adalah seorang yang serius lah. Sebab saya dengan dia ni, saya dah anggap kita daripada kawan. Jadi dia lah abang, dia lah ayah, dia lah guru. Dia serba-serbi lah, lengkap lah pendek kata dia dalam hidup saya. Dia lah orang pertama yang berani panggil saya untuk terjerumus ke dalam industri filem ni di waktu saya memang tengah down, maksudnya di waktu saya tengah baru nak menampak. So personally saya kenal dia ni, pada mulanya saya sendiri pun ingat dia seorang yang macam garang lah, kelakar, tapi sebenarnya tak. Dia seorang yang serius, dia seorang yang garang, dia seorang yang sangat-sangat tegas. Kalau dia kata A, A. Kalau dia kata B, B. Kalau kita salah, memang dia hukum. Memang kalau tak bercakap setahun tu biasa. Dan kita kena ada cara lah nak pujuk dia. Lepas tu nak beli jiwa dia balik. So personally memang saya rasa dia seorang yang sangat, dan dia juga seorang yang fokus dalam apa benda yang dia buat. Kalau dia tengah buat something tu, memang dia orang yang akan buat sampai habis. Dia tak akan buat sekerat jalan lah. Tu pada saya lah, itulah dia. Okay, next, describe Mamat Khalid punya directing style, dan adakah directing style dia sedikit sebanyak efek abang punya directing style? Okay, sebagai pengarah, gaya pengarahan, gaya screenplay ni, saya dengan dia of course lah kita ada banyak perbezaan lah, apatah lagi dari sudut ideologinya. Tapi kalau saya lihat pengarahan Mamat Khalid ni, pengaruh dia, kalau kita tengok dia punya minat pun, dia punya idola pun, kita tengok memang daripada pengarah-pengarah lama-lama. Sebagai contoh, kita ambil Akira Kurosawa. Akira Kurosawa ni adalah saya tengok hampir direction dia seperti mana arwah Mamat Khalid. Sebab Akira Kurosawa ni dia buat filem pasal satu hari, filem satu malam. Dia bermain dengan timeline yang tak lama. So samalah Mamat Khalid. Kalau kita tengok filem-filem dia, dia tidak bermain dengan timeline yang lama. Macam Atuk Kak Limah, kisah satu malam je pun. So banyak filem-filem lain macam Rumah Pusaka di Simpang Jalan pun kisah satu malam. So dan saya tengok dia punya style pengarahan pun hampir sama lah kalau kita tengok dengan idola dia Akira Kurosawa tu. Dan of course setiap pengarah tu dia ada kelebihan masing-masing lah. Kita tidak boleh nak ambil apa yang dia ada. Memang kalau kita ambil pun kita takkan jadi seperti Mamat Khalid. Dia, kalau kita tengok abang dia sendiri pun, Datuk Lat, orang kata kartunis hebat negara lah. Saya adaikan Mamat Khalid ni dalam filem dia, umpama kita lihat Lat punya kartun, watak-watak kartun tu, tapi Mamat Khalid dia visualkan benda tu melalui filem. Sebab tu pengarah lain kalau buat satu scene, artis pakai rambut palsu, orang akan komplain, rambut ni nampak palsu lah. Tapi kalau Mamat Khalid buat, walhal kita tahu rambut tu palsu, sideburn tu besar, memang nampak fake, tapi orang tak akan komplain Mamat Khalid punya pengarahan. Sebab apa? Sebab dia ada dia punya style, dia ada dia punya identiti sendiri lah dalam pengarahan. Lawak-lawak dia, cerita yang dia buat, story tu pun kita tengok boleh jadi evergreen lah. Sampai sekarang kalau kita tengok balik filem-filem dia pun, kita akan enjoy. Dan satu lagi, kita akan lama kita kaji filem dia, lama kita mengkaji, lagi banyak subtext yang tak terjawab tu, akhirnya kita dapat jawapan dia slowly. So memang tak bosan lah filem dia. Tapi kalau nak andaikan pengarahan saya dengan dia, memang ada sedikit sebanyak ilmu yang saya ambil dari dia. Tapi ilmu tu kita guna pakai gaya pengarahan, seharusnya gaya kita sendirilah. Tidak boleh kita nak jadi dia. Tapi sedikit sebanyak ilmu tu dalam editing, dalam proses filmmaking, memang banyak saya belajar dengan dia. Okay, next, favorite movie yang didirect oleh Mamat Khalid, kenapa? Kalau favorite movie, banyak lah, banyak sangat favorite movie. Salah satunya yang saya terhibur sampai sekarang tengok, of course lah, Hantu Kalimah Balik Rumah yang first, Rock, daripada Rock 1 sampailah Rock Bro, Rock 4 tu je. Sebab masa tu dia dah sakit, maksudnya pengerahan tu dia tidak 100% dia ada di set.
Tapi Rock 1 sampai Rock Bro tu memang melekat lah. Malaksa, Zombie Kebun Pisang, filem-filem Estate sendiri. Mostly filem-filem dia saya tonton dan saya katam sampai habis. Sebab saya bersyukur sebab sepanjang dia buat filem, sepanjang tu jugalah saya berada dengan dia. Maknanya kita menonton filem sambil kita bedah filem. Maknanya kita tanya dia, bang, why abang buat macam ni? Kenapa macam ni? Apa maksud scene tu? So dia explain dekat kita. Jadi itu yang membuatkan saya lagi dekat dengan filem-filem dia lah. Okay, next, macam mana abang dari asalnya pemuzik, ada band kan, abang ada band, ke pelakon, lepas tu ke pengarah pula? Okay, dalam hidup kita ada target lah. Saya start dengan muzik pada masa tu kita baru-baru menapak dalam industri ni. It's not easy untuk kita nak cari satu direction yang kita rasa inilah kita nak buat. So masa tu industri muzik ni tengah in lah orang kata, dengan budak-budak muda dulu yang mana minat muzik, of course semua nak jadi artis rakaman lah orang kata. So kita start dengan muzik. That's why saya ramai kawan di kalangan orang muzik daripada orang filem lah, daripada orang production. So bila kita start dengan satu benda tu, kita rasa benda tu yang kekal. Tapi sebenarnya saya pegang kata-kata orang-orang lama-lama, orang kata ulama-ulama, dia kata 30 tahun, 40 tahun kau buat satu kerja kau minat, tapi akan ada kerja satu hari yang kau tak minat, yang itulah yang menjamin masa depan kau. So macam tu jugalah yang berlaku pada saya. Saya minat muzik. Saya memang orang kata hati ni 100% muzik lah. Tapi bila filem tu masuk dalam diri saya, nak tak nak fokus tu kita dah beralih pergi ke filem. Sebab bagi saya medium filem ni medium art yang paling komplit. Dalam filem ada muzik, dalam filem ada fashion, dalam filem ada grafik, dalam filem ada CGI, dalam filem ada seni lakon, seni tari. So dalam filem tu sendiri sangat-sangat komplit medium seni. Kalau muzik kita fokus pada muzik je. So filem tu dia ada muzik juga. So itu yang membuatkan saya rasa okey, filem ni satu benda baru dan kita harus belajar. Itu yang kita terus belajar sampailah sekarang. Okay, next, abang pun ada buat satu buku apa, memoir bukan memoir kan. Macam mana dapat ilham tu, dan somehow that by buat buku tu, adakah dapat tambah ilmu abang sebagai scriptwriter dan director juga ke? Okay, buku tu adalah catatan-catatan saya sepanjang saya maksudnya catatan hidup lah, daripada macam mana saya datang Kuala Lumpur, orang kata mengembara, struggle, sampailah saya berjaya mendapat job yang pertama lah, maksudnya cerita bersama Silver Chong tu pada Kana Movie. Sebenarnya buku tu lebih kepada motivation untuk kita nak bagi tahu kepada masyarakat ataupun budak-budak muda. Saya sendiri pun belajar tak tinggi, saya sendiri pun kena buat sekolah. Maknanya dalam masa tak belajar tu, kita ada lagi rezeki untuk nak sambung belajar secara swasta, SPM sampai ke degree. Maknanya kita jangan harap walaupun kita tak berjaya dalam pelajaran SPM tu, kita akan gagal selama-lamanya. Tidak. Kita dalam hidup ni, kita boleh berjaya sekiranya kita melalui proses hidup tu. Maknanya sebaik-baik menuntut ilmu itu adalah tidak menuntut ilmu. Kenapa? Sebab hari-hari yang kau orang lalui ni adalah penuh ilmu sebenarnya. Hari ni kau belajar apa, besok kau belajar apa. Sebab hari-hari itulah yang kita lalui yang lebih bermakna lah bagi saya. So buku tu sendiri sebenarnya tidak memberi impact kepada penulisan skrip, sebab lain gaya penulisannya. Buku dan skrip tu memang lain. Maksudnya saya belajar menulis skrip, saya belajar khusus untuk skrip lah, dengan Muhammad Khalid, dengan beberapa lagi writer-writer, dan kita pun dah memang baca skrip daripada awal. Cerita ni, cerita tu, nak sikit banyak kita tahu macam mana nak buat skrip. So benda tu datang sendiri sebenarnya. So buku tu basically tidak pengaruh saya dalam penulisan skrip, tapi buku tu membantu saya untuk menjadi siapa yang saya sekarang ni lah, apa yang saya buat sekarang lah. Okay. Best moment bekerja dengan Muhammad Khalid dan pengalaman berlakon sebagai Slash Haji Tapah dalam Ro'o. Banyak. Kalau cerita best moment, mostly memang tak kira best moment ni, banyak sangat. Setiap job dengan dia ni ada je benda-benda yang kita lalu. Satu, sebab kita buat satu benda without script. Kita buat satu filem tidak ada proper script. Maknanya kita akan olah di set penggambaran. Skrip tu hanya ditulis pakai tangan dia je, sampai set dia akan bagi. So cabaran dia besar lah. So bila cabaran besar,
Of course, sebagai pelakon, momen tu memang setiap scene kita nak buat, setiap hari kita nak buat tu memang kita akan rasa debaran dia. Sebab kita takkan tahu apa yang kita akan tempuh nanti. So memang banyak lah, kalau nak cerita pasal momen sangat-sangat banyak lah. Tapi aku banyak belajar lah. Macam watak Slash tu sendiri, watak tu bayangkan aku nak masuk set filem Rock ni, Rock 1 dah ada. Bila aku nak masuk dalam filem Rock 2, Rock O tu kira Rock part 2 lah. Maksudnya watak-watak yang ada dalam filem Rock 1 dah kuat lah. Orang kenal Jijo, orang kenal Amy Mapia, orang kenal Black, orang kenal watak Zack, Cik Man. So watak tu dah ikonik. Jadi kita sebagai pelakon, macam mana kita nak masuk dalam tim tu supaya kita dapat bina kita punya karakter sendiri. So itu cabaran paling utama lah. Dan alhamdulillah dengan bantuan Muhammad Khalid ni, dia dapat bentuk watak Slash tu. Asalnya watak Slash ada dialog panjang, dialog dia sama, balance. Tapi bila first day shoot, ni paling aku tak lupa lah. First day shoot, bila dia explain apa kat aku masa tu kat set aku, okey bang. Okey. Kau faham tak? Faham bang. Okey. So aku banyak kali okey. Disebabkan okey aku banyak kali tu lah, dia termenung kejap, dia panggil aku cakap macam ni lah mungkin. Abang buang dialog kau semua. Dia orang cakap apa, kau jawab okey je. Masa tu aku tak faham, kenapa dia suruh aku buat macam ni. Tapi bila dah siap filem tu, baru kita nampak. Aku tanya dia balik, bang, okey saya faham lah kenapa abang suruh macam ni. Dia kata sebab apa? Sebab satu image, Slash punya image ni dah strong. Untuk cerita Rock O, dia kata cerita ni kisah Amy Mapia. Jadi bila kau duduk sebelah dia orang ni, tenggelam yang lain. Sebab image Slash tu dah strong. Jadi dia kena adil. Maksudnya dia kena bagi balance. Setiap watak tu dia kena balance. Jadi bila image kau dah strong, aku bagi pula kau dialog, nanti cerita ni jadi dah nampak cerita kau. Maksudnya cerita ni abang bagi pada Q, dia kata, watak Amy. So cerita ni cerita Q. Jadi watak kau ni dengan dialog okey saja dah cukup strong untuk nak berada di samping dia orang tu, dia kata. So baru aku faham lah, maknanya dalam pembikinan filem ni, yelah, bila ensemble cast ni kita nak bagi balance watak-watak tu pun it's not easy. Editing sendiri pun kita tak boleh bias. Maknanya contoh aku dah suka watak ni, bila aku seorang editor, aku kadang-kadang edit tu, kadang-kadang kita suka satu watak, kita lebih daripada dia pula. Jadi dalam editing pun kita kena, dia kata kau kena balance. Maknanya kau tak boleh bias. Bagi sama rata, bagi semua watak menjadi, bagi semua watak balance. Maknanya kau kena tahu cerita tu pasal siapa yang bawa cerita. So benda macam tu lah. So Slash memang dibentuk oleh Muhammad Khalid lah. Dan wardrobe tu pun sama. Pemakaian Slash pun dia suruh aku present. Okay, kau buat lah macam mana kau nak buat. So aku dress up, plan dengan wardrobe apa nak buat, and then kita present dekat dia. Dia okey. Dia okey je, alhamdulillah. Terus melekat lah watak Slash tu. Okey, harapan abang sebagai film director terhadap masyarakat tentang apa yang Muhammad Khalid cuba contribute selama ni. Okey, harapan pada masyarakat seperti biasalah. Masyarakat bukan hanya filem Muhammad Khalid lah. Filem Malaysia kita kena orang kata sebagai masyarakat kena support lah. Menonton filem-filem tempatan, support filem-filem tempatan supaya kita dapat kutipan yang baik. Producer-producer dapat buat banyak lagi filem Melayu. Pelakon-pelakon dapat cari makan, pekerja-pekerja filem dapat cari makan. So dengan sokongan korang, dengan sokongan masyarakat ni, sebenarnya industri filem kita akan sebenar-benarnya menjadi industri. Kalau kurang support, maknanya industri kita akan sentiasa ditakut tu je. Sebab producer tak akan berani nak spend duit besar untuk nak produce filem, sebab dia takut kalau buat besar-besar tak jual. So masyarakat seharusnya orang kata membuka mata lah untuk industri. Kalau kita nak cerita atas dasar filem Muhammad Khalid saja, saya rasa filem dia ni memang dekat dengan masyarakat. Dia bermain dengan orang kata kisah-kisah masyarakat, benda-benda yang terjadi dalam masyarakat. So memang dekat. Saya rasa Muhammad Khalid punya filem ni memang dekat dengan masyarakat. Kalau pergi tanya siapa-siapa sekarang pun, tak kira India, Cina, Melayu ke, sampai ke masa dia meninggal sendiri, saya kat kubur saya tengok India menangis, orang Cina menangis, orang Ipoh ni dekat kubur kat pagar luar ni menangis disebabkan dia meninggal. So aku tanya kenapa. Oh, saya sayang, dia kata ini Muhammad Khalid, filem dia saya suka tengok. Sebab filem dia ni orang kata filem berbagai bangsa. India ada, Cina ada. Dan kalau filem Melayu pula memang benda-benda yang selalu orang masyarakat lalu lah. Biasalah,
Untuk Kak Limah sendiri pun buat filem-filem orang kata orang Melayu kita kan. Rock sendiri Melayu, Estate angkat orang Estate India kan. Lepas tu abang juga sebagai penulis skrip dan pengarah pernah mengalami writer's block tak? Macam tiba-tiba stuck, tak ada idea. Itu biasa, itu biasa. Cara atasi dan macam mana dapat suatu idea tu untuk menghasilkan filem yang lain daripada. Itu biasa. Dalam penulisan ni kadang-kadang bila kau dah ada cerita, belum tentu bila nak buat skrip tu, cerita tu keluar, plot pecah. Dia sometimes dia tersekat pada plot. Kita tahu cerita kita ni pergi kedai, sampai kedai dia bergaduh. Tapi sepanjang dia nak sampai kedai tu, plot-plot tu kadang-kadang kita lost. So selalunya bila benda ni aku tidak memaksa. Maksudnya kita kena relax sebenarnya. Kena relax, kita kena ada rakan regu. Rakan regu maknanya kita ada member yang boleh jamming sekali, jamming session, pecahkan idea, pecahkan plot. Itu lagi yang kata benda tu cepat siap lah. So kalau mengharapkan seorang buat kerja, kadang-kadang tu memang daripada skrip sebulan jadi setahun. Sebab satu memang betul, idea ni kadang-kadang kita ni, hidup kita hari-hari ni bukan sentiasa orang kata bukan sentiasa aktif je fokus satu benda kan. Kita banyak benda kan. So memang akan jadi idea habislah, stop kejap buat menulis skrip. So sama kat macam aku lah. Bila kita idea tak ada, kita stop lah kejap. So bila dapat balik mood, kita tulis. Sebab benda ni bermain dengan mood juga. Bermain dengan mood. So memang kadang-kadang ada yang skrip siap cepat, ada yang skrip sampai sudah tak siap pun ada. Cerita ada, cuma nak zahirkan atas skrip satu hal, nak zahirkan menjadi screenplay satu hal. So it's not easy. Ada orang tulis skrip beria-ria, tapi bila nak zahirkan atas screenplay pun problem. Tulis sedap. Sebab kita bila dah buat filem, kita produce, kita mengarah, bila buat skrip, aku menulis berdasarkan screenplay apa aku nak buat. So dia lagi susah. Sebab bila nak berdasarkan screenplay, kadang-kadang producer dah cakap dah, mungkin bajet sekian. Nak tulis best-best pun kadang-kadang alamak, bajet tak cukup pula. Terpaksa lah kecilkan skill sikit. Daripada meletup tak meletup, contohlah kan. So, banyak benda, banyak faktor lah. Okay, abang dari muzik ke filem, ada tak plan nak buat movie tema muzik? Contoh macam Kampung Pisang Musical ke untuk next filem? Aku tak adalah filem-filem musikal. Tapi kalau aku tengok filem aku, memang aku, sebab macam aku cakap tadi, dalam filem dia medium art paling komplit. Dalam filem dia ada fashion, music. Sebab tu kalau aku tengok Mak Motor, aku suka bermain dengan subculture. Maksudnya motor, image yang macam mana. Bila image tu macam tu, of course apa music watak tu dengar. So memang kita kena kaji. Maknanya kalau contoh kau tengok filem cerita kita, image watak tu subculture grunge kau ambil. So music dia mestilah grunge. Rock, image dia rock, music kena rock macam buat Ophelia. Skinhead image. Of course music yang ada dalam filem tu music yang memang sesuai lah, music skinhead lah kan, lagu-lagu skinhead. So untuk aku buat fokus untuk filem musikal memang tak kot, bukan aku punya direction. Tapi untuk filem-filem yang berbudaya, yang ada subculture, yang ada music mengikut subculture tu, itu memang aku memang buat sampai sekarang lah. Mak Motor sendiri aku banyak main budaya kan. Walaupun dia motor, tapi pergi 4 negeri. Kenapa aku pilih 4 negeri yang ada budaya? Budaya dia kuat lah. Maksudnya Melaka dengan Dondang Sayang, Penang dengan Boria Anak Tanjung, Kelantan dengan Diki Barat kan? Terengganu dengan Ulik Mayang. So memang itu pun sebab kita nak mengangkat budaya dan muzik tu sinonim lah. Pengalaman dan apa abang boleh share kepada viewers lepas abang direct first movie tu, Mak Motor tu? Pengalaman of course lah, bila kita buat first movie kita excited lah. First movie excited sebab bukan senang kita nak bagi orang percaya kita, orang nak produce filem kita berjuta punya cost, orang nak trust kita punya first pengarahan. So aku happy sebab Tuhan tolong aku untuk mengasasikan aku punya first movie tu, dapat pula tim yang bagus. Aku dapat scope production, aku dapat Safiq Yusof sebagai producer, aku dapat scope production sebagai distributor. So aku dapat satu tim yang aku anggap diorang ni adalah aku punya sifu lah. Macam Datuk Yusof, Syafiq sendiri, diorang ni aku anggap diorang ni banyak aku belajar dengan Syafiq, dengan Datuk, dengan Samsul sendiri. Sebab diorang ni dah lama buat filem. Okay,
Walaupun Syafiq tu kita letaklah dia ni muda pada aku tua pada dia, tapi aku masih anggap dia sebagai aku punya tok guru lah. Sebab dia bukan soal muda, soal tua, soal dia ilmu dia banyak. Jadi bila kita orang tu ilmu banyak, kita ni yang tak ada ilmu ni kita kena mencari orang tu untuk kita belajar lah. So kalau nak cerita pasal pengalaman memang sangat-sangat banyak lah. Sangat. Aku berterima kasih kepada orang kata orang-orang yang berperanan penting nak mengangkat aku waktu tu, especially Scoop dan juga Syafiq lah. Dan rakan-rakan yang membantu, yang memberi sokongan, budak-budak motor satu Malaysia yang support filem Mak Motor kan. Of course benda tu sampai sekarang aku kena pegang tanggungjawab tu. Kita dah buat sesuatu, contoh kita buat filem Mak Motor, pergi mana-mana contoh budak motor tegur aku, bang steady, nak tak nak takkan kau nak sombong kan dia. Nak tak nak kau dah pegang title, kau kena layan kan. Kau kena ada jiwa bro. Buat sesuatu kau kena buat dengan jiwa. Kenapa Mak Motor aku buat? Sebab aku main motor. Of course tak susah untuk aku nak bergaul dengan orang kan. Aku buat KL Wangan, kenapa aku buat cerita pasal nombor kereta? Sebab aku sendiri dalam komuniti tu. Jadi untuk kita nak sesuaikan diri tak susah. Dah memang kita memang hari-hari dalam komuniti yang sama kan. So lepas direct filem Mak Motor tu kan ada juga few negatif punya kritik kan. So pernah kira macam affect tak filem-filem orang yang kritik tu, affect personal life tak? Contoh kritik? Contoh macam orang kata Mak Motor ni lebih kurang macam Mak Rempit. So orang tak dapat bezakan Mak Motor dengan Mak Rempit tu sendiri. So far aku tak dapat terima tu kritikan tu. So far kritikan tu sebab jelas pada tagline aku, kami Mak Motor bukan Mak Rempit. So far orang kata filem Mak Motor macam Rempit memang tak ada lah. So kritikan yang aku dapat waktu tu adalah expectation orang ingatkan cerita motor ni ada action. Tapi tak ada teruk. Itu dia orang macam alamak bang ingatkan ada action. Tapi dia orang bukan tak support. Dia orang bila kita bagi satu benda baru, kita nak kena firm dengan konten kita. Maknanya memang filem tu aku nak tukar persepsi. Maksudnya motor je mesti cerita action, mesti cerita lumba haram, cerita bosia, cerita ni. Memang aku tak suka buat benda yang tipikal. So masa aku buat Mak Motor, memang aku nak mengangkat satu benda yang sisi lain pada Mak Motor lah. So benda tu kita dah kaji, kita dah selidik, kita dah prep, research. So bila ada pertanyaan daripada audience, kita ada jawapan. Maknanya sepanjang tu aku dapat kritikan, bukan kritikan lah, maksudnya benda ketidakpuasan lah. Bang, alamak, patut ada action sikit. So aku simple je jawapan aku masa tu. Satu, action pada Mak Motor 2 lah. Aku cakap Mak Motor 2 memang 100% action. Satu lagi budget. Kadang-kadang orang ni tak faham kita buat filem based on budget. Kalau aku ada katakan untuk syuting tu sejuta ataupun 700,000 waktu tu, memang tak cukup untuk aku buat filem action. That's why Mak Motor tu direction dia road movie. Road movie dan konten pula memang konten yang aku rasa tak pernah ada dalam filem Malaysia. Cari helmet lah apa. Orang pun tak tahu pasal helmet masa tu. RZ, NOS, restore NOS pun aku tak tahu. Yang mana main motor pun kadang-kadang tak tahu benda tu ada. Ramai main motor, budak Superbike ramai. Budak Superbike sendiri member aku pun, betul ke helmet ni ada harga sekian-sekian? Tak betul. Banyak orang tak tahu. So sebanyak kita bagi pada masyarakat benda yang fresh lah. Maksudnya kalau kita cerita pasal cerita asal, cerita tu fresh lah. Tidak sama dengan filem-filem motor yang ada lah. Tapi apa pun kritikan yang kita dapat bila kita buat filem, kita kena menerima. Maknanya bila kita dah buat satu benda, kau kena belajar menerima kritikan satu hal lah. Dan kita tidak boleh terlalu melenting. Maknanya ambil apa orang kritik tu, fikir kadang-kadang ada betul apa dia cakap. Sebab kita buat filem, kita tidak boleh puaskan hati semua orang. Contoh kau buat kek lah kan, kau tanya orang sedap tak sedap, mesti akan ada lah kurang manis lah, ini terlalu manis lah, memang akan ada. So buat filem kau kena menerima lah apa saya kritikan. Syaratnya bahasa ni gunakan kena bagus lah. Janganlah gunakan bahasa-bahasa yang kesat, bahasa-bahasa yang ajar. Sebab kita manusia ni di Malaysia ada adab. Kan? Yang orang marah, kadang-kadang orang filmmaker marah, kadang-kadang orang komen, komplain, adab tak ada. Especially budak-budak baru sekarang kan, tak ada adab. Kan dekat Twitter berani jumpa depan-depan saya kecut telur. Kan? Komen babi lah cerita ni, sial lah, bosan rugi duit aku RM10. Aku pernah tau. Bukan filem aku, filem orang lah. Aku terbaca kat Twitter, sial lah cerita ni, rugi je duit aku RM10. Aku siap reply kat dia. Aku yang sakit hati Dek, bagi nombor akaun aku minta dia. Tak apa bang, aku nak bagi duit kau balik, nanti aku claim dengan producer.
pasal filem tu. Oh, macam tu lah. Bukan filem aku dia komplain tu filem orang. Tapi kita buat filem, kita faham perasaan tu. Kau dah bayar, tak suka untuk kau, gunalah bahasa yang baik. Tak suka, be nice. Tak salah aku tak suka, bukan paksa suka pun, tapi gunalah bahasa yang baik. Ini dia babi lah cerita ni, filem ni rugi duit aku bayar RM10, menyesal aku. Kan? Sampai aku komen kat dia, "Dik, minta nombor akaun." Aku cakap, "Untuk apa? Aku nak bayar balik duit kau ni." Nanti aku claim balik dengan producer. Aku cakap, "Producer kawan aku." Aku cakap, guna bahasa elok-elok. Cerita ni saya dah menonton, tapi untuk saya kurang minat. Mungkin untuk anda suka, silalah pergi menonton. Kau kena encourage orang supaya support filem. Bukan semestinya kau suka, orang lain tak suka. Kadang-kadang masyarakat kita ni tak suka filem sebab kawan tak suka. Kau dah pergi tengok dah? Dah, tak best lah. Orang tanya dia, "Kau dah tengok dah?" Tak best lah filem tu. Tak pergi lagi. Tapi member dah cakap. Member kau pergi tengok? Dah, best. Orang tanya dia, "Kau tengok dah?" "Oi, best, itu best, aku tengok." Tak tengok lagi. Orang cakap suka, dia suka. Selalunya macam tu. Passion abang dalam filmmaking memang nak stay dalam otomotif punya filmmaker ke macam mana? Okay, direction tak adalah stay pada otomotif lah. Seharusnya pengarah tu daripada dia buat filem yang dekat dengan diri dia kan. Mungkin waktu aku buat mak motor tu memang aku dah memang hardcore sangat zaman tu main motor lah. Tidur pun kedai motor, melepak pun kedai motor. So memang itulah terhasilnya filem tu. Kewangan pula memang waktu tu aku hardcore main kereta pula. Tu yang terhasilnya kewangan. Mungkin filem-filem akan datang aku buat benda baru dalam hidup aku, mungkin benda tu yang akan pengaruh aku untuk jadikan filem-filem akan datang. So memang aku ada perancangan. Maknanya 5 tahun akan datang, satunya dalam industri ni kita nak terus orang kata melahirkan karya-karya yang baru, karya-karya yang fresh untuk industri filem. Dan of course dalam hidup aku juga, selain benda filem, kita pun ada buat bisnes. Of course kita nak perniagaan kita maju, kita nak besarkan anak kita, nak bahagikan family. Of course perancangan hidup tu panjang lah, besar. Tapi kalau kita bercakap in term of industri filem, memang perancangan tu jangan ceritalah. Memang kita ni angan-angan nak buat filem besar. Dia satunya masa nak dibagikan dengan kerja dengan filem. Maknanya kita kena dapat funding yang cukup, track yang cukup. Tapi aku tidak orang kata terlekat pada motorsport direction sajalah. Maknanya kita boleh pergi lain-lain genre, tapi haruslah genre tu dekat dengan aku juga. Kena feel baru kita faham nak buat, kita minat kan. Okay, so harapan abang terhadap Malaysian punya ni, masyarakat tentang filem-filem kat Malaysia sekarang ni? Harapan biasalah, tipikal jawapan kita nak mengharapkan masyarakat support lah industri filem Malaysia. Tak kira lah filem tu diproduce oleh orang baru ke orang lama, ke pengarah baru, pengarah lama, pelakon baru, pelakon lama. Atas dasar filem Malaysia, kita seharusnya support. Sebagai orang Malaysia, kita harus ada satu sifat yang menyokong karya tempatan. Kadang-kadang filem pertama dia gagal, tak best. Mungkin kalau kau support dia buat filem kedua dia akan menjadi satu filem yang kau suka. Kan, maksudnya kita teruskan support, teruskan sokongan. Sebab kau kena ingat, semua orang bermula dengan proses pertama kali dalam hidup dia. Mungkin pertama kali ni gagal, tapi kali kedua dia akan sukses. Kita takkan tahu. Sama, yang orang tak suka komplain pasal filem tu pun sama. Dia pun sendiri melalui proses dalam hidup dia. So kalau kau boleh lalui proses, sama juga dengan orang lain. Kalau kau nak suruh orang support kau, macam tu jugalah orang lain. Okay, so yang last ni, Mak Motor 2 punya progression macam mana? Sahabat macam abang cakap tadi, Mak Motor 2 kita masih lagi dalam menyiapkan, orang kata solidkan skrip lah. So ada apa lagi tambah? Soalan dah banyak dah, setengah jam ni. Kena tambah apa? Tak ada. So tu je lah. Alright, thank you, success. Okay, settle. Alright guys, tu dia. Cuba sikit daripada Peking. Ui, YouTube kan? Ini dia cerita daripada dia lagi, gang. Okay, dengan Mak Khalid. Alright, itu dia lagi. Panjang kau nak cerita pasal Mak Khalid ni, bro. Aku sampai besok pun tak habis. Tak habis kan, panjang kan. Aku dah cut banyak-banyak lah. Alright gang, so kita jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the